Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada tempat rujukan kami belajar Yaman dulu, Al-Fadhil Sa'adli. Lama dah saya kenal. Sejak Ustaz Adli saiz S lagi dulu. Belajar sekali. Memang tempat rujukan kami masa zaman belajar kat Yaman dulu. Ada masalah hadis, masalah fiqh, masalah bahasa Arab, telefon dia lah. Masalah bab komputer pun tanya dia juga. Alhamdulillah. Sadli ni zaman belajar kat Yaman dulu, kadang-kadang kalau pergi rumah sewa, tengok-tengok dia duduk ceramah seorang dalam bilik. Atau apa hal dia ni, pening kepala dia ceramah seorang. Ada laptop satu kat depan, duduk ceramah. Rupanya online. Ada anak murid sini. Tu sekarang tak saya X dah. Pakai gini. Gini boleh? Ya? Kena nak tarik ni. Okey dah? Jadi alhamdulillah lah. Saya pun segan sebenarnya sini sebab dengar khabar kat sini banyaknya kelas, banyaknya program. Jadi bagaimana Ustaz Adli sebut tadi, saya datang hari ni bukan nak mengajar sangat, ulah kaji saya sebenarnya. Revision. Dan satu lagi sebenarnya, bila kita banyak hadir program-program, ada exam tak hujung tahun? Tak ada exam? Tak ada exam macam mana nak ukur hasil dia? Kalau anak-anak kita sekolah rendah ada PSR, sekolah menengah ada PMR, ada SPM, masuk universiti ada pointer dia, CGPA dia, 4 flat, 3 point above. Cara nak ukur. Dan kita yang datang hari ni saya rasa ada ni kelas kita ni berapa lama dah? Berapa tahun dah? Tahun 80-an. Alhamdulillah. Maknanya yang datang ni daripada 80-an lah. Oh, bertukar-tukar. Alhamdulillah tu. Yang datang-datang kat kata semua muda-muda, alhamdulillah. Ada orang dah 3 tahun attend kat sini dengan Darul Ta'lim. Ada yang dah 5 tahun attend. Ada yang baru tahun ni mula datang. Ada tak? Alhamdulillah. Ada yang baru lepas bulan puasa pun ni boleh attend. Tak apalah. Better late than tak apa, okey, tak ada masalah. So, soalan tadi, macam mana kita nak ukur? Macam mana kita nak ukur? Yang 3 tahun, yang 5 tahun, yang baru tahun ni, yang dah 15 kali attend, yang dah 8 subjek dia belajar. Macam mana nak ukur? Dah exam tak ada ni. Ujian lisan boleh buat, boleh test hari ni. Kalau saya test hari ni, sah. Lepas ni kalau tak panggil dah ustaz, dia jangan panggil lah. Nak ukur, ukurannya ialah tengoklah pada akhlak. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan ialah untuk membawa akhlak yang sempurna, kemuliaan akhlak. Salat, kita belajar nak salat yang sempurna, yang paling dekat dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Apa yang kata hasil lepas salat itu menjadi salat yang sempurna? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bila salat itu cegah kita daripada keji dan munkar. Itu application tu, perbuatan.
Puasa, apa tujuan puasa? Orang biasa sebut MBO apa? Management by Objective ke apa? Apa objektif puasa? La'allakum Mai ke ni? Oh, canggih. La'allakum tattaqun. Puasa hasil dia jadi orang bertakwa. Nabi sebut akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. So kita belajar ilmu nak kuatkan iman. Bukan saja nak tahu, tapi nak kuatkan iman, nak tambah ilmu ni supaya kita boleh kuat banyakkan ibadah, kuatkan iman. Dan nak ukurnya mana iman yang kuat. Belakang sana ada satu kosong tak? Satu lagi. Ada dua orang. Okey. Bila pintu dari depan, dia kena fill in the blank belakang dulu. Tak apalah, okeylah. Apa tadi? Nak ukur. Jadi nak ukur iman yang Pak Nabi sebut akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna iman dia. Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlak. Wa khiyarukum li ahli. Nabi sebut yang paling baik di kalangan kamu dalam akhlak adalah akhlak dengan siapa yang paling utama? Dia banyak akhlak. Dengan mak, dengan jiran, dengan anak, dengan pekerja, dengan kawan, dengan orang tua, dengan muda. Akhlak dengan siapa yang ukuran paling utamanya? Allah tu yelah. Kita nak cerita yang praktikal sekarang. Ya, keluarga tu luar. Ibu bapa memang kena jaga akhlak. Dengan dia Nabi sebut secara jelas. Saya baca balik terjemahan hadis tadi. Orang mukmin yang paling sempurna iman ialah yang paling baik akhlak. Dan yang paling baik akhlak ialah yang terbaik akhlaknya terhadap isterinya. Dan akulah orang yang paling baik terhadap isteriku. Nak ukur akhlak baik, tengok dia dengan isteri macam mana. Ada orang dia kat company, kat office, oh very good, dia punya communication skill tip top. Kalau dia market memang sold. Kalau dia bentang proposal memang laku. Memang dia masuk tender memang boleh serve everything. Tapi balik rumah dialah singa yang paling lapar. Jadi sebab tu Nabi ajar cara kita nak ukur. So kita datang kelas, ukurannya ialah pada akhlak kita. Ada orang datang kelas tapi dia ni dengan kawan dia sangat pentingkan diri dia sendiri. Individualistic. Orang kata apa? Ananiyah. Dia attend kelas tapi pentingkan diri sendiri. Ada tak orang macam tu? Dia attend kelas tapi kalau beza pendapat sikit je, dia jadi garang, dia melampau over. Ada tak macam tu? Dia attend kelas tapi isteri buat silap sikit dia mengamuk. Suami silap sikit dia ungkit habis sampai anak cucu, atuk nenek suami pun dia ungkit. Bukan orang sini lah, tapi nak beritahunya, ada tak orang macam tu? Dia attend kelas bagus. Anak buat silap sikit je, bukan saja dia maki hamu. Hello. Anak buat silap sikit, dia attend kelas. Anak buat silap sikit je, dia begitu garang. Tak cukup mulut, tangan lagi. Tak cukup tangan, kaki lagi. Allah. Attend kelas. So macam mana nak ukur tadi? Ukurannya pada akhlak. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada target yang kita nak achieve. Aku kalau dulu macam mana dengan suami, macam mana dengan isteri, macam mana dengan mak, dengan ayah. Oh, saya alhamdulillah ustaz, dulu kalau dengan suami lalu lawa cakap selalu, alhamdulillah dah 3 tahun pergi kelas ni okeylah. Saya taklah cakap teruk sangat, saya jaga lagi. Beza pendapat, bergaduh itu biasalah. Kita tak bergaduh langsung orang sini, warok sangat. Biasalah bergaduh, beza pendapat dengan suami dan isteri. Tapi ada adab, ada akhlak.
Biasa kita beza pendapat. Tak sama, mana ada orang sama. Laki dengan perempuan tak sama dah. Psikologi tak sama, cara berfikir tak sama, fizikal. Biasa, tapi how to manage? Manage-nya ialah dengan berakhlak. Buat air sikit yang, abang, 3 in 1 dah ada. Kan air panas dah ada. Buat je lah. Tu sebelum datang kelas. Macam pernah dengar. Bila dah datang kelas, letih dah faham. Aku bangun. Tak apalah, buatlah, dah Allah suruh. Bukan sebab laki suruh, sebab Allah suruh. Taat. Sebab bila kita buat kerja kerana suami, oh dah ustaz, dah lah kita letih, masak special, tak puji langsung. Makan 3 pinggan tak apa. Ya, kita bukan agak. Kalau kita ni deal kita dengan Allah, aku buatkan Allah. Dia tak puji, tak apalah, aku dengan Allah settle dah. Itu jadi kita hilang nak rawat hati kita sendiri tu. Tak cakap boleh lah ustaz. Tu orang anak lagi, rumah lagi. Itu tujuan kita belajar. Itu tujuan kita belajar. Itu tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah untuk membawa manusia tanam iman, tanam akidah, dan melihat, bukan lihat kat dunia saja. Stephen Covey sebut apa? Begin with the end in mind ke apa? Islam lama dah, our end is sugar. Kita ada end in mind, akhirat, wawasan kita akhirat. Jadi berkeluarga, berjiran, bisnes, apa saja urusan kita ada akhirat. Ada target kita, aku buat ni boleh menjeruh ke syurga ataupun tidak. Maka Alhamdulillah saya pun baru lagi di Selangor ni. Saya balik belajar itu tahun 2005 dan terus menetap di Kuala Lumpur ni lah. Dulu masa belajar Ustaz Adli, dia pergi sebelum saya, balik selepas saya. Dia mengaji lama, saya pergi lewat, balik awal. Lepas buat degree tu, pergi balik ke Yaman nak sambung master. Sisi orang semua boleh dah belajar, lulus dah peruntukan zakat masa tu dari Terengganu. Tiba-tiba tahun 2004 tu saya baru nak mula belajar. 2004 ditukar kerajaan balik kat Terengganu. Duit zakat pun kena tarik balik semua. Jadi saya bincang dengan keluarga, duit tak cukup ni, tak sambung lagi master masa tu. Baliklah Malaysia. Pergi Mekah jap buat haji, balik Malaysia. Tapi tak apalah, tak dapat CJ master pun dapat CJ kahwin balik. Master tak dapat isteri. Alhamdulillah, lagi bagus tu sebenarnya. Jadi saya mula duduk Kuala Lumpur. Cukup terasa dah masa 2005, saya 3-4 tahun kebelakangan ini. Dalam 3-4 tahun kebelakangan ini, terasa majlis-majlis ilmu cukup banyak sekarang. Terasa di masjid, di surau, di rumah-rumah orang, di tempat-tempat yang secara khusus macam ni. Alhamdulillah, ini satu perkembangan yang baik. Tapi yang penting, ukuran pada banyaknya majlis-majlis ilmu ini, tengoklah pada akhlak orang-orang yang hadir. Lagi banyak kita belajar, bukan nak menjadikan kita ni orang lagi sombong. Lagi banyak kita belajar, sepatutnya lagilah orang panggil apa tu, lagi berisi, lagilah kita tawaduk. Apa seumpama apa kita dengar? Apa? Padi. Padi ni lama dah kita pakai seperti buah durian lah. Lagi masak dia jatuh ke bawah kan. Padi lah. Jadi maksudnya sepatutnya lagi banyak majlis ilmu, lagi banyak kita attend. Dalam TV lagi, dalam radio, YouTube, MP3, dalam telefon, mana-mana. Tinggalnya nak atau nak. Dan ukurannya sepatutnya kita melahirkan masyarakat yang semakin berakhlak. Tak ada masalah kita berbeza pendapat, tak ada masalah kan? Tetapi kita handle dengan penuh akhlak yang diajar oleh Nabi, yang para sahabat amalkan. Para sahabat, ada tak para sahabat Nabi berbeza pendapat? Ada, banyak. Contoh, lepas perang Ahzab, nak pergi ke Bani Quraidah, nak serang orang Yahudi, Rasulullah kata, jangan salat
melainkan di Bani Quraidah, tempat orang Yahudi. Jadi sahabat okey dengar Nabi cakap itu, dia orang bergeraklah ramai. Dalam perjalanan masuk waktu asar, Nabi kata jangan solat asar melainkan di Bani Quraidah. Jalan-jalan sampai tengah perjalanan masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar macam mana? Nak main asar tengah jalan ni ke ataupun sampai kat sana? Nabi kata jangan solat asar melainkan di Bani Quraidah. Lepas tu jom jalan. Pertengahan jalan azab masuk waktu asar. Nak semayang tak? Nak semayang kat sini ke? Nak tunggu sampai? Ada sahabat kata, kan Nabi dah cakap semayang asar kat sana. So walaupun masuk waktu, tak payahlah semayang kat sana. Tak payah semayang sini. Kita semayang sana lah. Ada sebahagian lagi sahabat kata, Nabi beritahu semayang asar kat sana, maksud Nabi suruh kita cepat, suruh kita sampai sana sebelum asar lagi. Dan sekarang dah lambat masuk waktu, semayang lah. Sahabat ni kata tak, Nabi kata semayang asar di Bani Quraidah, sampai baru kita semayang. Yang dia kata tak, maksud Nabi tadi nak suruh kita cepat, biar sampai sebelum asar, so boleh semayang kat sana. Jadi ada yang semayang kat sini, ada yang semayang kat sana, kat Bani Quraidah. Nanti bila jumpa Nabi, dia orang pun cerita, Nabi pun senyum. Nabi kata dua-dua betul. Mereka ni yang semayang sini dengan semayang di Bani Quraidah, masa muka tak? Okey je, ada masalah. Masing-masing pada pandangan mereka, hati mereka tetap bertaut. Mereka berbeza pendapat dengan penuh akhlak. Kan? Lepas tu tak ada masalah. Dia orang pergi makan, pergi pucuk-pucuk, pergi mana sekali semua lepas tu tak ada masalah. Kan? Maksudnya mereka berbeza pendapat. Sama juga dengan sahabat yang bermusafir pada bulan Ramadan. Ada sahabat yang meneruskan puasa, ada sahabat yang ambil rukhsah berbuka. Falam yu'ib ahadun al-akhar. Riwayat Al-Bukhari menyebut, yang puasa tak kutuk yang berbuka, yang buka tak kutuk yang puasa. Besar masalah. Kita sekarang yang agak sedih, bukan semua, ada segelintir kita, lagi kita belajar, lagi kita nak beza dengan orang. Beza tak ada masalah kalau kita ada hujah, tetapi akhlak itu yang perlu dijaga. Contoh, ni musim korban, mana lebih afdal, buat korban kat tempat kita Selangor Kuala Lumpur ni, ataupun kita pergi hantar ke Kemboja, Selatan Thailand, Filipina, Sudan, mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Kat tempat sendiri ke kita ni orang Islam di Kemboja ni sekali setahun je makan daging, mana lebih afdal? Ada kata sini. Sini ke kat sana? Ada kata sini, ada kata saja. Ni khilaf ulama Darul Ta'lim ni. Nama apa sini Darul Ta'lim ni? Ya, sana Ta'lim. Mana lebih afdal ni? Sini. Yang sini kata kat tempat kita ramai lagi orang susah. Siang dia orang pun ramai, kita tengok kat flat-flat tu ramai lagi orang susah. Tapi yang kat Kemboja tu sekali setahun je boleh rasa. Kita ni pentingkan diri kita je. Sana saudara kita juga. Macam mana? Macam mana? Sila. Nak tanya mana yang paling afdal? Nak buat kat sana? Kat sana ke kat sini? Dah yang kat sana dia orang tak rasa daging. Biasa kat kita kat sini ada lagi masa-masa lain. Dah masa bila dia orang nak rasa daging ni? Dah kita nak selesai, mana satu yang afdal? Afdal ni maknanya better. Better mana satu je. Sana pula, tak ada sini. Ini menjadi isu yang kadang-kadang sehingga menyebabkan masa muka. Sama-sama pergi masjid, sama-sama pergi kelas. Yang ni kata, I buat kat Kemboja. Kenapa buat kat London sini orang susah? Tak, sana ke sini. Masa muka akhirnya. So hari ni
kita selesaikan masalah ni. Yang paling afdal ialah yang paling ikhlas kerana Allah. Selesai? Tanda ikhlas yang pertama, tak sibuk condemn orang lain. Tanda ikhlas yang kedua, tak payah duk cerita kat orang. I buat tak banyak, 4 bahagian je. Si ayat warak tu. Ayat warak je. Tak banyak pun, 4 je. Dia je tu dia kena tawaduk. Tapi nak beritahu orang. Sama lah. I tak banyak sangat tahajud, 6 rakaat je. Nak cerita buat apa kat orang? So yang paling afdal ialah yang paling ikhlas. Dia buat aku dengan Allah terima tindak ni. Ya. Ada orang dia buat, dia pilih mana yang lebih murah. Boleh tak kita buat korban pilih mana yang paling murah? Boleh dalam satu keadaan. Dia orang yang pilih murah mahal ni, dia ada 2 keadaan. Satu dibolehkan, satu tak boleh. Yang dibolehkan, dia pilih yang murah nak buat. Dia ni tak ada duit. Dia dah menyimpan setahun. Dia tak ada duit. Tapi nak buat korban. Dengar kisah Nabi Ibrahim, dengar kisah Nabi Ismail. Aku nak buat jugalah. Simpan duit, tolak juga nak tolak obat, sewa rumah apa semua. Allah, ada banyak ni je. Boleh nak ambil bahagian. Tapi carilah tempat yang paling murah. Dia nak buat, tapi dia tak ada duit, dia cari yang paling murah. Dia pun cari mana? Oh, hantar keluar negara ni murah sikit kos dia. Kat sana mungkin lembu murah. Dia pilih yang murah. Itu insya-Allah Allah tahu kesungguhan dia. Yang masalahnya duit dia banyak. Duit banyak. Rokok berapa kotak seminggu? Berapa sekarang harga rokok? Berapa harga rokok? Oh, ada orang tahu harga rokok kan? Sebab ada seorang ustaz dia kata, mana-mana rumah yang ada astro wajib korban. Wajib ambil bahagian korban. Sebab dia boleh bayar bulan-bulan. Nak bayar kan? Berapa bayar? Tak lebih. Saya tak ada astro kat rumah. Jadi dia adalah ustaz tu, dia buat gurau. Siapa yang ada ni wajib ambil bahagian korban. Sebab ni pun boleh. Kan? Ada kalau rokok kalau RM12 sekotak. Berapa seminggu berapa kotak? Yang jenis istiqamah hisap rokok mungkin sekotak sehari. Istiqamah. Jadi kan cuba kira. Kategori kedua, dia pilih yang murah, duit dia ada, tapi tak ada dia murah. Masjid tu 480, masjid ni 460, ni lah 60. Dia cari sebab kedekup dia. Maka kita bimbang, duit ada tapi sengaja pilih yang paling murah, takut jadi macam salah seorang anak Nabi Adam alaihissalam. Yang bila dia nak korban, dia cari yang reject shop punya barang. Kan? Yang pertama cari yang the best, the bestest. Oh, the bestest. Betul ke? Grammar. Tak apalah ustaz. The most bestest harta yang dia cari untuk Allah, untuk dia present untuk Allah. Kan? Dia cari yang terbaik. Allah terima. Yang ni cari reject shop punya barang. Barang-barang dia dah niaga ni, yang lebih tak laku ni, yang ni lah buat korban. Ni yang kita bimbang. Kita ada harta tapi pilih yang murah sebab berkira duit untuk ibadah. Jadi saya dulu bab orang berkira duit ni dalam ibadat, dulu saya punya mentaliti awal-awal balik belajar dulu, dengar cerita, contoh kita kait sikit, cerita ibadat haji. Ada orang ibadat haji, pergi haji 120,000 package. Ada orang 80,000. Dulu saya punya pemikiran membazir lah dia ni. Membazir. Kenapa perlu sampai macam tu? Dulu. Tapi alhamdulillah beberapa tahun ni duduk KL ni, ada kita pergi di masjid, di program berkenalan, ada orang-orang corporate dan sebagainya. Ada seorang tu, dia ialah bila income dia juta-juta, so 100,000 is nothing.
Kan? Dia kata, ustaz, saya kalau saya pergi ke Amerika, saya pergi ke Australia, saya pergi bercuti, everything first class. Takkan saya nak pergi buat ibadat, saya nak kira zuhur, ambil yang tak selesai. Oh, betul juga. Kan? Dan dia ni pula, kita kata membazir. Dia dah tak kisah dia pergi masa ni, tapi dia banyak tolong orang susah, adik-beradik dia pun sedekah, dia derma. Dan dia pergi pun tak sombong. Tak adalah, dia pergi package mana? Tak ada. Kalau begitu, no problem. Kan? Sebab dia dengan penuh ikhlas. Dan dia bagi dia, ya ustaz, saya ada sahabat tu dia sebut macam tu. Allah bagi rezeki pada saya. Saya nak guna untuk saya selesai ibadat. Kan? Jadi balik pada masalah tadi, untuk ibadah, dengan syarat hati kita jaga. Kita tak ada niat nak image. Ada Tuhan baru zaman sekarang, Tuhan image namanya. Apa yang dia buat kerana image. Sepatutnya kerana Allah Ta'ala, tapi kerana jaga image. Ya, ini masalah. Tapi kalau dia buat ibadah untuk keselesaan, untuk tanda dia bersyukur pada Allah, itu tak ada masalah. Jadi saya nak balik pada masalah korban tadi. Bila orang kata masalah berbeza tadi, buat kat mana. Jadi kita selesaikan, yang paling afdal ialah yang paling ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab bagus majlis ilmu banyak hadir. Dan saya nak showkan sangat. Kita yang hadir majlis ilmu ni, banyakkan guru, banyakkan tempat, banyakkan sumber. Lagi banyak, lagi matang ilmu kita. Ustaz, lagi banyak belajar, lagi pening kepala lah. Lagi bengong rasa kepala. Bengong kerana ilmu agama bagus. Maksud, minta maaf lah guna istilah tu, pening kepala. Sebab bila kita dengar sini, kita akan, dah mana satu betul. Ini kata begini. Kita akan mencari. Bila kita mencari, dengar hujah ni, dengan penuh niat yang ikhlas. Aku nak cari yang terbaik untuk aku beramal. Aku nak cari yang terbaik yang Nabi paling suka. Bila kita dapat jawapan yang puas hati guru, kita akan pegang sungguh-sungguh, kita akan beramal. Itu seronok. Baik pening kepala dengan majlis ilmu. Ada orang dulu dia pening kepala, mana satu nak ni, Gucci ke Calorino ke gas ke sekarang. Dia pening bag handbag dulu. Pening bag tudung nak beli macam mana, yang ikan bawal ke, yang ada awning ke, ada beling-beling ke. Tak, sekarang ni dia pening dengan ilmu dah. Tak apalah tudung apa pun, handbag apa pun, dia tak ada. Dia lebih pening dengan macam mana nak faham hadis Nabi, macam mana nak tahu hukum ni. Baik macam tu. Kan? Pening yang dapat pahala. Alhamdulillah. Tu intro. Mukaddimah. Ustaz Adli kata, panjang ni intro ni. Ustaz Adli kata suruh bincang tentang apa? Amalan-amalan pada awal Zulhijjah ni. Kalau saya sebut satu-satu ni, maknanya kena amal lah ni. Kalau topik ni maknanya orang yang datang ni tengah nak amal apa? Kami nak amal ni. Dan itulah sebenarnya keadaan para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi disebut oleh almarhum Syekh Qutb, sebut sahabat Nabi seumpama bala tentera yang sedang menunggu arahan ketua tentera. Jadi dia punya komander dia, kanan dia bergerak kanan, kiri serang, bertahan, undur. Begitulah keadaan para sahabat Nabi dengan ayat Al-Quran, dengan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan sahabat Nabi. Ready untuk kalau turun ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, para sahabat, apa. Dia terasa dia dipanggil. Ada arahan baru ke, ada larangan baru ke bila ayat ya ayyuhallazina amanu. Kita hari ni kalau baca ayat Quran, jumpa ya ayyuhallazina amanu, terasa apa? Okey. Kita berjalan di satu shopping komplek, kita nampak Cik Mat. Itu okey. Kita tengok Cik Mat ke bukan ni, ya ke tak? Kita buang Cik Mat.
Dia pun jalan terus. Dia pergi dekat lagi, Cik Mat. Dia tak paling, dia terus jalan. Habislah cerita tu. Ya. Betul tak tu Cik Mat? Dia ada kemungkinan. Ada kemungkinan itu Cik Mat. Tapi Cik Mat dah pekak dah sekarang. Dulu okey lagi. Ha? Dulu okey. Masa berjiran kita Cik Mat okey. Sekarang lepas Cik Mat pindah tu dah pekak dah dia. Satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, dia bukan Cik Mat. Kita duduk Cik Mat, Cik Mat, Cik Mat. Lah, rupanya bukan Cik Mat, Cik Lah. Pasal dia tak paling. Kita pun pergi tengok dekat, bukan Cik Mat sungguh. Ataupun Cik Mat tu dah pekak. Apa kaitan saya nak buat cerita Cik Mat pekak ni? Ha. Apa dia? Apabila ayat Quran ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kita rasa macam mana? Kita pekak ke kita bukan orang beriman? Sekiranya kita orang beriman, kita akan terasa kan? Bahawa Allah sedang panggil kita, sedang menyeru kita, wahai orang beriman. Ya. Yang kita bimbang, baca ya ayyuhallazina amanu, kita pun selamberok je. Ya, itu kita bimbang. So nak bagi tahunya keadaan para sahabat Nabi, mereka menunggu-nunggu arahan. Tunggu apa amalan yang nak dibuat. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid cakap, ada sahabat yang berdiri berjalan. Ijlisu, ijlisu. Rasulullah kata duduk. Duduk. Ada seorang sahabat yang baru nak sampai masjid, duduk kat tengah jalan. Lalu dia orang lain tanya, kenapa kau duduk kat sini? Tadi aku dengar Rasulullah suruh duduk. Aku duduk. Allah radhiyallahu anhu. Ini hebat sahabat. Ketaatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Para sahabat, Allahu akbar. Itu yang kita nak tiru. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, jalan sekali naik unta. Dia naik unta, orang tengok dia naik unta, tiba-tiba dia tunduk. Kau salah lapang. Jadi sahabat datang tanya, ya Ibn Umar, wahai Abdullah ibn Umar, kenapa tadi aku tengok kau lalu tiba-tiba tunduk? Dia kata, dulu aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kawasan ni. Rasulullah naik unta, masa tu ada pokok, ada dahan. Rasulullah lalu kat situ, Rasulullah tunduk. Sekarang aku lalu di situ, aku pun nak tunduk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Oh, ini sungguh dah. Pokok tak ada dah. Pokok tak ada dah, tapi nak ikutnya Nabi. Allahu akbar. Ya. Ni nak baca amalan-amalan ni, nak ikut dah. Banyak nak amal ni. Kan bagi tajuk macam ni kena amal lah. Tak apalah, kita cuba setakat kita mampu. Tapi kita boleh cek lah aku ni macam mana dengan yang Nabi suruh. Nabi kata, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum bil madaji'. Rasulullah kata, perintahkan anak kamu salat ketika berusia 7 ke 17? Bukan 17. Tapi ada orang sayang dia kat anak. Ustaz, weekend biarlah dia tidur Ustaz. Anak form 5 dah. Anak saya baru lepas exam Ustaz, tak apalah dia tidur. Dan Nabi kata muru auladakum, suruh anak solat. Anak tak semayang umur 7-8 tahun, okey, kita ni yang kena suruh. Kita kena suruh anak solat. Umur 7 tahun. Tapi kalau kita suruh dia semayang, dia tak semayang, macam mana? Biar je lah. Tak apa, 7 tahun 8 tahun suruh semayang. Semayang lah dulu sebelum tidur. Dia buat homework, main-main game sikit, tidur, tak semayang syak. Macam mana? Biar kan? 9 tahun semayang dulu asal, nak pergi main bola tu. Dia tak semayang, dia pergi main bola. Nak buat apa? Biarkan. Yang penting kita kena suruh. Yang wajib kita suruh. Dia tak semayang, tak apa. Masuk 10 tahun, bila kita suruh, dia tak semayang,
wadribuhum alaihi. Masa tu kena buku. Ini Nabi suruh, kita buat ke tak? Ustaz, anak-anak besar semua dah Ustaz. Tak apa, balik ni buat anak baru, ataupun anak baru lah. Maknanya tak anak baru pun kita ada cucu lah. Ada cucu dah, kalau dah besar dah pun tak apa, kena suruh lah. Biar kering, biar kita mati dalam keadaan beletel, suruh dia semayang. Dia akan ingat kita mati nanti, oh mama dulu suruh aku semayang, mama dah tak ada. Dia ingat yang kita suruh. Dan kita boleh jawab dengan Allah, ya Allah aku suruh dah. Nampak macam mana dulu aku pun tak semayang juga. Sekarang aku ni bukan kita lah. Jadi aku suruh dah, aku mati dulu, tak mau dia mati dulu. Kita buat. Itu cara kita dengan nata'amal ma'as sunan, ma'al awamir. Cara kita beramal dengan perintah-perintah agama. Okey, jadi bila sebut tentang Zulhijjah, memang kita, tapi Ustaz Ali kata dah masuklah Zulhijjah. Esok kan? Hari ni 29. Oh, cantik sangat. Patut pun disuruh saya datang tarikh ni. Sebab esok baru nak masuk. Sebab 10 ni memang ada beberapa hadis yang umum dulu. Rasulullah sebut, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang Allah suka amal soleh padanya mengatasi 10 hari ini. Okey, kita dalam setahun ada satu malam yang sangat istimewa. Malam apa? Malam paling pertama dalam setiap tahun, Lailatul Qadar, kan? Malam paling istimewa seumur hidup itu malam pengantin lah. Malam baru kan. Yang setiap tahun ni Lailatul Qadar, itu cerita lain yang selama hidup. Yang tiap-tiap tahun ada satu malam yang istimewa, Lailatul Qadar. Itu pun orang kita sebut malam Lailatul Qadar. Dia tak berapa tepat sebutan tu. Malam Lailatul Qadar. Sebab Lailah tu dah malam. Jadi sebut yang betulnya malam Qadar ataupun Lailatul Qadar. Kalau kita sebut malam Lailatul Qadar, jadi awak beli kereta apa? Saya beli kereta sport car. Saya beli kereta sport car. Kereta sport dah lah. Ataupun saya beli sport car. Jadi dalam setahun malam paling istimewa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berada di mana? 10 akhir Ramadan. Lalu 10 malam ini, dia satu malam istimewa Lailatul Qadar. Jadi 10 akhir Ramadan menjadi istimewa 10 malam. Oleh kerana ada satu malam Lailatul Qadar, jadi 10 malam akhir ni istimewa. Dalam satu tahun ada satu siang yang sangat istimewa. Bila? Arafah adalah hari yang paling istimewa dalam setahun. Siang yang paling. Kalau malam Lailatul Qadar. Kalau siang hari Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji antara rukun yang paling besar, yang paling utama dalam ibadah haji ialah wukuf di Arafah. Jadi ada siang yang istimewa. Maka 10 siang yang di sekitar ini menjadi istimewa. Jadi 10 malam. Dan bukan dengan cara qiyas sahaja ni, dengan nas hadis yang saya baca tadi. Itu pun riwayat Al-Bukhari. Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qala ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja. Saya tak ingat sambungan hadis dia. Apa ni? Ada sambungan hadis dia. Hadis ni tak boleh buat pandai-pandai nak baca. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarja' min dhalika bi syai'. Rawahu al-Bukhari. Rasulullah sebut tidak ada siang-siang yang Allah sangat suka amal soleh pada siang ini, pada siang-siang melebihi
siang yang 10 ni. Macam mana nak faham yang 10 ni? Ada Allah Ta'ala bersumpah wal fajri wa layalin ashr, yang disebut oleh para ulama dikaitkan dengan ashr 10 ni, 10 siang awal Zulhijjah. Jadi amal soleh, Allah sangat suka amal soleh di siang hari 1 hingga 10 Zulhijjah. Oh Ustaz, kalau gitu kita tak masuk lagi, tak payah buat amal soleh lagi lah hari ni. Adakah maksudnya begitu? Adakah maksud amal soleh pada hari-hari lain kurang nilai? Bukan begitu maksudnya. Tapi satu galakan untuk menambahkan kesungguhan kita. Rasulullah nak tambah lagi semangat kita, supaya kita terutamanya yang tidak melakukan ibadah haji ni, kita pun ada terasa kan? Kita cantik tajuk ni Ustaz Adil pilih sebenarnya, dan waktu sangat sesuai supaya kita di tanah air yang tak buat haji ni pun, kita pun sama-sama menambah pahala. Sebab Allah sebut secara jelas, Allah sangat suka orang buat amal soleh di siang hari bulan awal 10 awal Zulhijjah ni. Okey, apa nak buat? Nak buat apa? Antaranya kita pergi yang lebih khusus dulu berkaitan dengan Zulhijjah. Nanti baru kita pergi umum puasa baca Quran tu. Yang lebih khususnya ialah ambil bahagian ibadat korban pada yang mampu. Ambil bahagian korban. Masya-Allah. Yelah, sama ada orang yang nak buat luar negara ke, nak buat kat tempat sendiri ke, terserahlah. Nak buat kat TTDI ni ke, nak hantar kat kampung ke, dia orang Kedah, orang Terengganu, orang Kelantan, orang Johor, nak hantar kat kampung ke, nak hantar ke luar negara ke, itu terserah. Yang penting apa tadi? Apa yang penting? Kerjasama lah tak? Yang penting apa? Yang penting kerjasama. Yang pentingnya ialah kita buat dengan penuh ikhlas kerana Allah. Ikhlas. Kita buat dengan penuh ikhlas, ambil bahagian korban. Dah Ustaz, ada kalau buat jauh tu tak boleh tengok macam mana? Sah korban. Kalau boleh tengok, saksikan lagi baik. Kalau boleh sembelih sendiri lagi baik. Encik pernah sembelih lembu? Kan? Try lah sembelih. Tengok boleh kan? Tengok sentuh lembu tu, bu sabar. Tak apalah. Boleh tengok. Kalau tak boleh tengok pun tak apa, kita wakilkan niat, Allah terimalah amalan tu. Sebab la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sembelih berapa bahagian pun, daging tu sampai tak ke Allah? Daging tak sampai, darah tak sampai. Yang sampainya ialah takwa, ialah niat, ialah keikhlasan kita yang dinilai di sisi Allah. Pada yang boleh ambil bahagian, ambil. Alhamdulillah, kita rezeki kita masing-masing ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Yang niaga, cara niaga. Yang gaji, cara gaji. Yang terima harta pusaka, harta pusaka. Jadi ni antara cara kita nak tunjuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tinggal dekat PJS tu. PJS tak jauh dari Sunway Pyramid tu, kat Kepala Singa tu. Ada sekitar situ ada kawasan-kawasan flat. Ada surau-surau yang nak buat korban, lama dah duk cari. Nak cukup 7 bahagian tu, pusing. Ustaz, baru 5 bahagian. Pusing cari. Dah dapat dah? Tak lagi Ustaz. Tak apalah, carilah dulu. Tak lagi, dapat dah? Tak lagi. Kata tak apalah, bagi kat saya 1 bahagian, isteri saya 1 bahagian, cukup seekor lembu. Nak dapat seekor lembu tu susah kan? Nak beritahunya kita ni tak ada masalah, anytime. Sebab itulah mengikut kadar masing-masing, mengikut kemampuan masing-masing. Tu pun seekor lembu kena bagi 1-2 gelok flat. berapa ketul lagi sangat dapat seorang kan? Jadi nak beritahunya kita ni Allah Ta'ala beri rezeki. Tiap-tiap hari makan, ada buah, ada ikan, ada menu yang sedap kita makan. Kita fikir pada saudara mara kita yang berdekatan ataupun jauh tu, tak kisahlah dekat ke jauh, tapi kita tak fikir diri kita saja. Ini termasuk amal soleh. Amal soleh yang sangat-sangat digalakkan. Kalau nak syarah bab pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu kita syarah besok. Esok betul lah, saya ada sehari lagi tanyalah ustaz. Esok saya nak terang bab Ibrahim dan Ismail. Sini kita nak terang satu-satu amalan lain lagi, bab korban. Dan kebetulan sekarang kita berada di hujung Zulqa'dah.
Nabi sebut kepada orang yang buat ibadat korban dalam hadis Ummu Salamah, ada riwayat Imam Muslim, idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan ada di kalangan kamu yang nak ambil bahagian korban, maka falyumsik. Yumsik ni maknanya jangan potong. Jangan potong kuku dan mana-mana bulu. Jangan cabut bulu, jangan cukur bulu. Maknanya orang yang ambil bahagian korban hari ni last day. Hari ni settle dulu. Mana-mana nak potong, saya pun tak potong ni. Mana-mana kita nak potong, nak cukur bulu semua hari ni. So Nabi kata bila kamu lihat anak bulan Zulhijjah, jangan potong sehinggalah hari kita korban nanti. Tak lama pun, paling lama dalam 2 minggu. 2 minggu okeylah. Jangan sampai 2 bulan, nanti jadi semak belantara. Jadi Rasulullah sebut ada satu buku tu, Allahu Akbar. Ini masalah. Dia buat buku, tak tahulah dia buat buku ataupun dia buat terjemahan. Dia terjemah kamus word by word. Tulis, buku tu tercetaklah. Amalan sunat pada yang mengambil bahagian korban dalam masuk bulan Zulhijjah, jangan mengambil bulu dan kuku lembu itu untuk manfaat. Ya Allah. Dalam buku ada kawan baru share, kita ada grup geng ustaz-ustaz ni. Terkejut kita baca. Jangan ambil kuku lembu, bulu lembu. Macam mana nak potong kuku lembu? Nak fikir ke? Allah. Ni bahaya apabila kita tidak belajar, berguru. Belajar online, belajar baca website je. Tak salah kita baca website, baca buku, ini untuk tambahan knowledge. Tetapi perlu berguru. Perkara yang kita tak berapa nak faham, kena tanya. Ni jadi dia kata tak boleh ambil kuku dan bulu lembu di awal bulan Zulhijjah sehinggalah hari korban. Ya Allah. Sedangkan hadis itu kata idza ra'aitum hilal dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi. Ni kembali kepada ahadukum. Dhamir dia. Pronoun dia balik pada orang yang ambil bahagian korban. Bukan kuku dan bulu lembu. Siang lembu kan, dia potong bulu dia, kuku dia. Okey. Ini di antara sunat yang orang agak tak berapa buat. Kan? Tak tahu. Kita buatlah. Jadi cara dia kita clearkan awal-awal ni dalam belajar kaedah ni, nanti kita kata Imam An-Nawawi ini sebagai cara kita nak feeling sama bagaimana orang di Mekah yang dalam keadaan ihram. Supaya kita pun dapat feeling sama, kita tak pergi buat haji dah. Jadi kita ada rasa juga demikian. Kat satu tempat tu bila saya explain macam ni, dia terus tanya, "Dah Ustaz, kalau nak bersama suami isteri boleh ke tak?" Lah kita bukan ihram. Kan? Kita bukan ihram, tapi cara kita nak, kata Imam Nawawi, kita nak feeling rasa sebagaimana orang yang dalam ihram. Jadi adalah feeling ibadah tu. Kemudian dan ni antara amalan yang sangat-sangat dituntut. Baru kita pergi khusus sikit lagi berkenaan dengan puasa. Puasa apa ni? Puasa ni. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة من بين أيام 10 ذي الهجة بمزيد عناية وبين فضل صيامه فقال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. رواه مسلم. Puasa Arafah. Puasa Arafah sunat kepada orang yang tak buat haji lagi. Orang yang tak buat haji. Ada pun orang yang sedang buat haji tidak sunat. Sebab wukuf perlu bertenaga. Kadang orang ramai. Jadi sunat kita di tanah air ni puasa pada 9 Zulhijjah. Nabi kata pahalanya Allah Ta'ala hapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Okey Ustaz, saya puasa 9 Zulhijjah, saya buat dosa tahun ni.
Dah Nabi kata dah hapus dosa kan. Ada pun dosa-dosa besar, itu perlu taubat yang khusus. Kita memang tak boleh nak lari daripada buat dosa kan. Siapa tak buat dosa lagi minggu ni? Cuba angkat tangan. Nak bagi hadiah air sebotol. Siapa tak buat dosa lagi minggu ni? Tak boleh nak elok kan. Ustaz ke, imam ke, haji ke, hajah ke. Jadi Nabi kata kamu puasa pada 9 Zulhijjah ini boleh insya-Allah menghapuskan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. 9 Zulhijjah kita puasa. Niatlah sekarang. Nak puasa tak tahun ini? Boleh puasa? Dalam tekuk je bunyi. InsyaAllah nak puasa. Bukan saja insyaAllah di mulut, terus pasal azam. Aku nak puasa tau. Ya. Tahun baru ni puasa 6 tak cukup dah. Tak, saya 2 hari lagi tak cukup puasa 6. Ya. Apa hal banyak sangat. Ustaz, saya tinggal sehari lagi puasa 6 tak cukup. Sayang tu. Dan yang paling power saya jumpa, Ustaz, saya tinggal 6 hari lagi puasa. Dah lepas dah. Ni sehari je 9 Zulhijjah kan, kita puasa. Hari orang wukuf, kita berpuasa di tanah air. Ustaz, macam mana kalau wukuf tak sama tarikh? Ini penyakit. Kalau nak kiranya wukuf di Saudi, kat Malaysia tak ada wukuf. Tapi ada kalanya berbeza tarikh. Beza tarikh wukuf, beza tarikh puasa Ramadan, beza tarikh raya. Kita ikut tempat-tempat kita berada. Kita jangan timbulkan masalah. Kita ambil maslahah yang lebih besar. Kita ikut yang setempat di negara kita. Dah declare raya hari ni, wukuf hari ni, tarikh 9 Zulhijjah, kita ikut. Kalau tak betul, tanggunglah dosa. Yang tukang istihad. Kalau cara kiraan tak nak ubah dah, sebab dah booking dah, catering semuanya, menteri nak makan situ sini. Jadi declare macam ni, kita bagi masyarakat taat dalam perkara macam ni kan. Kalau ada silap, tanggunglah di hadapan Allah. Kita pakai gitu. Jangan kita buat pandai-pandai. Mekah wukuf hari lain, aku pun. Contoh, Malaysia declare raya hari Selasa Selasa. Mekah raya hari Rabu. Tiba-tiba Selasa kita nak puasa sunat. Kita nak ikut Mekah. Mekah raya Rabu. Contohlah ni. Bila Mekah raya Rabu, mana Selasa baru wukuf. Kita Selasa raya dah. Aku nak puasa sebab nak ikut Mekah. Itu jangan. Itu okey lagi bahaya. Kalau itu raya lewat. Kalau Mekah raya lagi awal. Mekah raya Isnin, kita raya Selasa. Hari Isnin tu aku nak raya dah, tu sembelih lembu dah, takbir. Sembelih lembu dah. Takbir tak apa, kita terang yang lain. Maka kita ikutlah yang di tempat kita berada. Kalau yang umum itu tersilap, kita harap-harap dia dapat pahala, dia nak buat yang terbaik tapi silap. Kalau sengaja silap, dia tanggunglah di hadapan Allah. Yes, soalan yang sangat bagus. Soalan yang sangat bagus. Kepada orang perempuan yang uzur, dah 9 Zulhijjah tu kebetulan cuti semester dia datang Jadi macam mana dia tak boleh nak semayang, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh nak puasa, ibadat lain boleh buat lagi. Samalah juga persoalan, Ustaz, kita orang perempuan kebetulan seminggu akhir Ramadan tu kena uzur. Dan itu qada macam mana? Rawih tak boleh, baca Quran tak boleh, itu qada tak boleh. Orang yang uzur, dia tak boleh semayang, tak boleh puasa, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid. Ada tak benda lain yang dia boleh buat amal soleh? Contoh, zikir. Lagi? Dekah. Lagi? Amal jariah. Contoh, masak untuk suami, masak untuk anak-anak, nasihat anak, itu semua amal soleh. Senyum kat jiran, tegur, tanya khabar, semua amal soleh. Ya.
kita faham yang pertama, Allah tahu sekarang ni niat. Sekarang ni niat nak puasa 9 Zulhijjah ni. Dah niat dah hari ni. Tahun ni aku nak puasa. Tiba-tiba 8 Zulhijjah tengok lembu besar sikit jauh semalam tu, pak datang period, kejut tengok lembu. Kan? Jadi tak apalah, Allah tahu dah. Allah tahu dah dia niat nak puasa. Dan sampai masa tak boleh nak buat macam mana? Kan? Dia boleh buat amal soleh lain. Inilah hebatnya Islam. Kita hari ni kita niat nak puasa. Saya memang niat nak puasa. Tiba-tiba sampai masa sakit ke, kena makan ubat ke, cuma makan ubat. Pahala kita niat hari ni dapat tak? Dapat. Okeylah kalau gitu Ustaz, saya niat hari ni nanti saya pergi makan. Jangan nak tipu Allah. Kita tak boleh nak tipu Allah. Allah tahulah intention kita. Ya. Ya, okey. Bagus soalan. Macam ni saya suka. Soalan kata, kita dah tahu. Memang kalau tengok kalender, ni memang jatuh tarikh period buat. Kalau Ustaz, kalau saya niat pun tahu dah tak boleh sembahyang macam ni. Tak payah niat lah. Tapi ada amal soleh yang lain. Sebab itulah Nabi kata al-amalu salihu fihi umum. Amal soleh pada ni. Ziarah mak kat kampung, pun amal soleh. Pergi tengok orang sakit, pun amal soleh. Zikir, banyak zikir, berkilo-kilo ada zikir, tunggu amal ke tidak dia. Kan? Banyak. Yang penting kita ada faham dah tadi, Allah suka. Tak apalah, tak ni tarikh aku period, ya Allah aku nak sangat puasa, tapi kau Maha mengetahui dan period ni pun dari Allah. Kan? Kita buat benda lain. Boleh sedekah, boleh contoh-contoh yang saya sebut tadi. Tegur siapa, senyum sedekah dah. Senyum tu pahala sedekah dah. Kan? Dah duk senyum kat laki jiran, gaduh pula ni kan. Kan? Gaduh jiran sebab kita selalu senyum kat suami dia. Senyum yang tidak menimbulkan fitnah lah. Jadi dapat pahala sedekah juga. Ada kat suatu masjid tu, tabung derma. Sampai tabung derma, dia duduk senyum kat tabung tu. Dia senyum tabung. Berapa senyum? Dah ustaz kata sedekah dah senyum. Sedekah kat tabung tak dapat pahala kan? Senyum kat tabung bukan sedekah. Yang sedekah ni senyum kat orang. Tabung kena masuk duit baru dapat pahala. Dia senyum kat tabung. Okey. Jadi bagus soalan tu. Orang perempuan yang tahu dah period dia, nak buat macam mana? Prepare apa aku boleh buat. Puasa tak boleh dah, allocate duit lah sikit. Bagi anak, bagi ziarah rumah kakak, bagi kat anak-anak dia. Ataupun ada orang susah, bagilah duit sikit. Ataupun belanja, adik-beradik makan. Belanja kau orang, jom saya belanja gini. Aku tak boleh puasa, aku nak kau orang pun tak puasa juga. Aku nak belanja kau orang. Tak pun senarai kan, kawan-kawan siapa-siapa yang period, jom aku nak belanja. Boleh je, silaturahim. Isi borang nanti, bagi tahu siapa-siapa yang tak boleh puasa 9 Zulhijjah nanti, saya nak belanja makan nasi Arab. Okey. Silaturahim itu pun al-amalus salih. Kita out of the box sikit. Kita luaskan. Sebab apa tak ada amal soleh? Kenapa kita tak ada amal soleh? Apa tak ada amal soleh? Ni air untuk minum ke ni? Ingat untuk singgah pokok. Okey, apa tak ada amal soleh? Apa tak ada amal soleh? Ziarah anak yatim, itu contoh amal soleh. Kita nak sekarang ni, kita nak bagi satu takrif. Amal soleh itu apa? Contohnya ziarah anak yatim, sedekah, senyum kat tabung tadi. Buat sesuatu yang dapat pahala. Okey. Buat satu kebajikan, buat dengan ikhlas. Ada orang buat sesuatu dengan ikhlas. Saya ni beli nombor ekor ni dengan ikhlas. Kalau menang nak hantar mak ke Mekah. Ikhlas dah tu. Kalau tak silap saya, Ibn Taymiyah pernah memberi takrif ibadat. Kullu ma yuhibbuhu Allah. Setiap apa yang Allah suka. That is
ibadat. Apa ibadat? Apa tadi ibadat? Setiap apa yang Allah suka. Abang, apa khabar hari ni? Senyum kat suami. Allah suka tak? Suka? Ya. Abang nak makan apa hari ni? Allah suka tak? Suka? Ya. Allah suka. Dengan jiran kita ada masak lebih. Kak Tun, ni saya ada masak lebih sikit Kak Tun. Bagi kat Kak Tun. Kak Tun, Kak Tun glamour sekarang, contoh. Bagi. Allah suka tak? Suka. Ni hadir majlis ilmu. Orang bercuti duduk dengan anak, cucu, suami. Hari ni kita datang sini. Allah suka tak? Ya. Suka? Ya. Datang majlis ilmu, tidur dalam majlis ilmu. Allah suka tak? Ha? Allah suka tak? Nak jawab macam mana tu? Nak jawab tak suka, aku biasa buat. Datang ilmu tidur, Allah suka tak? Okey. Duduk dalam majlis ilmu dapat pahala tak? Dapat. Kalau dia duduk dalam majlis ilmu, dia tertidur dalam majlis ilmu, dapat pahala tak? Amboi, confident je dapat. That's it. Bukan sengaja nak tidur. Jadi Allah suka dah kita hadir majlis ilmu ni, tapi dah tertidur, InsyaAllah dapat juga pahala. Oh dapat. Oh gitu, datang tak tidur je lah. Kan? Allah suka kita datang. Tapi nak buat macam mana? Dah malam tadi letih, kan? Malam tadi kebetulan cucu datang, cucu tak tidur malam, kita pun tak tidur juga. Ataupun malam tadi atuk cucu tak tidur, kita pun tak tidur juga, kan? Atuk cucu tak tidur, kan? Ikutlah. Datang-datang ngantuk, letih. Allah tahu niat kita datang nak belajar. Tapi saya, Allahu Akbar, kat masjid tu ada seorang tu, dia agak lewat sikit datang kalau kita kuliah lah maghrib. Tapi dia datang tu dengan buku, dengan pen, datang depan. Dia kata setiap kali kuliah dia lewat, tapi dia akan datang duduk depan. Tak sampai 5 minit dia tidur. Tiap-tiap kali kata aku nak marah, bagi semangat dengan buku, dengan pen. Ya, kita wallah alam dia tutup buku sama kasih. Ya, tak tahu, saya tak tahu nak marah ke nak berli. Dia dah di alam lain, kan? Nak berli waktu kuliah pun dia di alam lain dah. Nak buat macam mana? Ya je lah. Memang dia, saya ingat sangat. Kalau pergi masjid tu memang ada dia akan lewat sikit. Lepas maghrib kita dah mula, baru dia sampai, duduk dengan pen buku. Lepas tu tidur. Ya Allah, moga-moga Allah beri pahala berkat ni tu. Berkat istiqamah dia. Janganlah tiru, don't try at home, kan? Janganlah tiru pergi buat gini juga, tapi kita nak balik pada takrif tadi. Kullu ma yuhibbuhu Allah. Setiap perkara yang Allah suka. Kita di rumah nasihat anak-anak, cerita pada anak, duduk sembang dengan kita rasa ini satu ibadah, kan? Para suami, ibadat yang hebat bagi suami, gembirakan isteri, kan? Buat isteri happy. Rasulullah a good listener dengan isteri. Rasulullah pendengar yang baik, kan? Puji. Orang perempuan ni perlu juga puji. Dua benda yang paling dia suka puji. Satu, masakan. Dia kita suami dia kena alert sikit. Masakan sedap lah, boleh buka restoran ni. Dia berkembang. Nak tambah? Ya, ini pun Allah suka termasuk dalam amal soleh, kan? Satu lagi daripada masakan, nak puji apa? You ni kuruslah sikit sekarang. Itu dia suka. Ya, itu dia suka tu. Maksud ini kita tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Ada masa sekali-sekala abang rasa nak dukung you hari ni. Dukung. Tak biasa kena dukung. Balik nanti cakap kat suami, abang, ustaz kata kalau abang dukung I dapat pahala. Cuba dukung, tak saya try buat. Slip dish tu suami. Tengok slip dish.
Masuk tak dalam tarikh ibadat? Masuk tak dalam tarikh amal soleh? Masuk. Baru jadi entertainment. Ya. Suami lepas meeting, lepas kerja tu ingat nak balik dukung, nak balik gurau, nak balik main kejar-kejar. Main di rumah, main sembunyi-sembunyi. Hari ni sembunyi bawah katil. Okay. Esok sembunyi dalam almari, sembunyi dalam meja basuh. Okey? Tak apa. Kan? Amal soleh tak? Amal soleh. Nanti suami balik, sembunyi belakang pintu, duduk belakang pintu. Dia masuk, tutup mata. Cuba teka siapa. Amal soleh. Kan? Boring dah main gitu, duduk dalam almari dia. Dia buka nak bagi. Wah. Tapi kalau suami sakit jantung jangan buat lah. Kan bertukar jadi tragedi lah ni. Dan nak beritahunya, tarikh ibadat setiap perkara yang Allah suka. So, ini semua Allah suka. Dan itu menjadi hiburan. Kadang-kadang para isteri bersumur, tak, dalam mesyuarat habis lewat, lepak kat kedai mamak lagi, tengok bola lagi. Why? Kalau lah dia rasa di rumahnya seronok, habis je mesyuarat nak tekan minyak nak balik. Sebab ada hiburan. Ada hiburan ni dari isteri, dari anak-anak. Kita sampai pukul apa ni? Tu surat apa tu Zah? Tak soalan. Oh, kalau nak tanya soalan. Oh, bagus tu. Tanya je lah. Kalau rasa segan, nak ada benda yang tak boleh nak direct, tulis. Lepas tu macam mana nak buka soalan? Saya nak habiskan sikit lagi. Kepada yang mampu nak puasa direct pun boleh. Tapi hanya 9 hari saja. Jangan puasa hari ke-10, haram, hari raya. Kalau ni saya sebut, saya tak kata suruh kalau nak puasa, nak ambil umum hadis tadi, hari-hari yang Allah suka beramal soleh pada siangnya. So kita nak ambil dah Allah suka amal soleh siang, so saya nak puasa lah 9 hari, boleh. Tak boleh puasa 9, tak boleh puasa 9 hari, puasalah pada 9 Zulhijjah. Kalau boleh, kalau saya nak lebih sikit, saya tak boleh puasa 9 hari direct. Saya nak puasa 9, ada tak hari lain lagi? Ambil Senin Khamis. Korban puasa gitu. Kemudian di siang hari balik kepada tadilah yang uzur ataupun yang tak boleh nak puasa, banyakkan zikir. Boleh sangat nak zikir. Sambil pandu kereta nak balik rumah, zikir apa yang paling senang nak buat? Subhanallah. Orang perempuan yang period boleh baca tak zikir ni? Boleh. Subhanallah, alhamdulillah. Boleh tak baca Quran yang period? Kita keluar al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf, zikir banyak lagi. Aku amal zikir pun tak habis dah. Jangan duk sibuk dengan perkara khilaf. Jangan duk sibuk dengan khilaf. Ada kalau khilaf kata begini-begini, tak apalah dah. Kalau khilaf, saya nak ambil yang confirm tak ada khilaf, zikir. Yang ni pun saya tak cukup dah nak amal. Yang ni pun saya dah tak teramal dah. Kenapa saya duk nak bergaduh baca Quran? Kan? Selesai. Solution. Ulama sebut al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada benda-benda khilaf ni adalah sangat-sangat digalakkan. Keluar. Zikir banyak ada pada yang uzur, zikirlah. Sedekah. Sedekah yang paling afdal, sedekah kepada siapa? Yang paling afdal, ibda' biman ta'ul. Bersedekah kepada di kalangan saudara mara ahli keluarga kita. Sebab kita dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturrahim. Kita ialah kadang-kadang anak kita 3 pasang baju raya masuk sekolah. Anak kakak kita baju raya 3 tahun baju sama. Kita 3 pasang seorang anak. Anak kakak, anak abang kat kampung. Ini antara amal soleh yang boleh sangat-sangat baik untuk kita buat. Tak, dia orang semua kat KL ni ajak dia orang makan kat rumah. Kan? Ini amal soleh. Jamu makan.
Ajak orang makan, abang, kakak, anak-anak. Tak. Abang saya tu anak-anak dia ganas-ganas semua tak. Kalau dia datang pecah rentih saya baru baliklah kahwin beliau ni. Rentih pecah, al-qara, al-qapa, ziyang semua pecah tak. Kalau anak dia datang, kan? Ajak makan kat kedai. Ajak makan kat kedai. Hello, booking untuk 12 orang. Kita belanja. Ini amal soleh. Kalau rasa kalau datang, kalau ajak dia datang ke rumah, lagi banyak dosa kita buat. Nak buat pahala jadi dosa, dah tak boleh nak kawal. Ya, daripada kita lepas kakak kita balik, kita pula bergaduh dengan suami. Itulah anak awak, anak abang awak. Belanja kat kedai. Belanja amal soleh. Kullu ma yuhibbu Allah. Setiap yang Allah suka, itu ibadat. Kan? Dekat ada orang susah, tolong. Bangla-bangla isi minyak tu, nampak pakai kepiah, nampak yang jadi semayang, bagi duit RM5. Bagi salam. Ya. Tapi kalau kita bagi duit, kakak bagi nombor handphone kakak. Itu jangan bagi. Itu jangan bagi. Itu jangan cari penyakit. Ya, nak beritahu ni amal soleh. Saya tengok kan, Bangla kat rumah Pak Tronah tu, dia bagi salam senyum, bagi salam senyum. Kadang-kadang ada lah duit lebih sikit, RM2, RM3, RM5 bagi dia buat minum kan. Lepas tu kita masuk je, tak payah suruh lah, dia datang tunggu kat kereta. Bukan kita nak itu sebagai balasan, tapi dia terikat hati jadi. Beri salam ibadah yang sangat besar. Afshus salama bainakum, sebarkan salam. Oh, besar pahala beri salam. Kan, beri salam. Naik kereta, suami datang ambil, Assalamualaikum bang, beri salam. Nak masuk rumah, beri salam. Bahkan ulama sebut, kita balik cuti kampung, tak ada orang rumah, bila kita balik ke rumah tu, macam mana nak beri salam? Ada ulama sebut kaedahnya, Assalamu dalam Nuzhatul Muttaqin disebut, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita beri salam. Tiba-tiba ada orang jawab, Waalaikumsalam. Itu larilah sebab-sebab. Kan? Mana ini semua amal soleh yang kita belajar, yang kita tunggu nak amal je. Jadi kita bersungguh nak masuk awal 10 ni, kita buatlah. Kita haji, kita tak berlidah, kita di tanah air, kita cuba buat. Wallahu a'lam. Ada 5 minit lagi. Nak tulis soalan ke nak tanya pun boleh lah. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Saya tak mampu jawab, suruh Ustaz Adli jawab. Bismillah. Orang dah pilih ujung sana nampak ke kuliah? Oh, dia buat TV. Patutlah dia orang senyum juga kat sana. Ya. Oh, bagus soalan. Saya akan utamakan soalan lisan. Kalau kita nak puasa 9 Zulhijjah, tapi qada tak habis lagi, the same jawapan dengan puasa 6 hari tu. Saya rasa kat sini dah explain jelas lah tu. Kan? Tak apalah saya ulang sekali. Sama ada puasa 9 Zulhijjah ataupun puasa 6 Ramadan. Masa puasa 6 dulu saya jawab puasa 6, akan faham 9 tu pun begitu juga. Puasa 6 ulama bincang. Rasulullah kata, man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari bulan Syawal, pahalanya seumpama puasa setahun. Kan? Jadi macam mana orang perempuan raya nak terus puasa sunat ke ataupun nak qada dulu? Macam mana nak puasa sunat ke qada dulu? Banyak sangat pendapat, banyak sangat pendapatan. Jadi macam ni, ada ulama yang bincang. Dia kata hadis man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan tambah 6 hari Syawal, maka pahala setahun. Jadi pandangan pertama, orang perempuan ke orang lelaki yang puasa sunat lah. Orang perempuan yang ada puasa nak kena qada, dia kena qada dulu. Sebab hadis kata siapa puasa Ramadan tambah 6. Jadi wahai orang perempuan,
Sempurnakan Ramadan kamu dulu, qada. Kemudian tambah 6. Itu baru dapat. Sebab orang lelaki 30 tambah 6 36. Dalam Islam satu amal soleh 10 pahala. 36 kali 10 360. Itulah 360 hari. So macam mana orang perempuan kena qada dulu selesai Ramadan plus 6. Satu pandangan ulama. Orang perempuan kata, Ustaz, kami nak qada lagi, nak open house lagi, nak puasa, cuti pula balik kan, semesta datang balik, sedia balik. Macam mana? Ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua, dah ada syarat habis masa ni. Pandangan kedua, dah boleh kita selesaikan ni. Pandangan kedua, orang perempuan puasa sunat dulu dalam bulan Syawal. Selesai puasa sunat, baru dia mula qada. Sama ada qada itu dalam Syawal atau Zulqa'dah atau Zulhijjah atau seterusnya. Dalilnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah qada puasa dia dalam bulan Sya'ban. Yang sunat-sunat dia buat. Timbul satu persoalan. Tidakkah orang yang puasa sunat kemudian baru qada mendahulukan yang sunat, melambatkan yang wajib? Timbul tak isu tu? Kan qada wajib, puasa sunat, takkan buat sunat dulu buat wajib. Maka jawapannya macam ni. Bila azan Zuhur, wajib tak sembahyang Zuhur? Bila azan Zuhur, kita sembahyang sunat tak dulu? Ada tak orang, you sembahyang sunat mendahulukan yang sunat daripada yang wajib? Boleh tak kita kata orang sembahyang sunat tu? Sebab apa? Sebab waktu sunat pendek sebelum Zuhur. Sebab tu pendek sembahyang sunat, lepas tu sembahyang Zuhur. Waktu sunat pendek Syawal, waktu wajib panjang sampai ke Sya'ban. So maknanya tak ada masalah. Dia buat yang sunat waktu pendek, mudayyaq, waktu pendek, baru dia buat yang wajib. Kan? Dah Ustaz, kalau dia puasa sunat, lepas tu tiba-tiba habis puasa sunat tak sempat qada, dia mati. Macam mana? Mati tanam je lah. Ya. Dia nak tak qada? Nak, tapi mati. Tadi dia sembahyang sunat Zuhur, dia nak tak sembahyang Zuhur? Nak. Tapi dia sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat dong bunyi merecun, kejut mati. Dia nak sembahyang Zuhur. Kan? Okey, jadi kaedah kedua, buat yang sunat dulu, nak qada kemudian tak apalah. Ini menjawab soalan tadi. Kalau tak habis lagi qada Ramadan, tapi nak puasa ni, buatlah. Kan? Dan ada kaedah ketiga dalam bab puasa tadi, yang ni yang paling diminati. Dia qada, dia niat sekali dengan sunat. 2 in 1. Ihayab. Kan, 2 dalam 1. Ha? Betul ke? Betul ke? Ihayab. 2 dalam 1. Kan ada iklan rejoice tu kan. Jadi dia qada yang wajib, dia niat sunat sekaligus. Adalah ulama yang sebut kata boleh dengan niat dia tu, moga-moga Allah terimalah. Ini yang agak lemah lah. Pandangan yang paling saya suka, yang rasanya paling kuat, yang buat sunat dulu tadi. Buat sunat baru qada. Tapi Ustaz, dah saya nak buat sekaligus, bismillah lah, buatlah. Dah nak niat macam mana? Gini niat. Saja aku puasa sehari, qada. Ya Allah, kira sunat sekaligus lah, ya Allah, dan Allah Ta'ala. Itulah hakikatnya tu lah. Ya Allah, saja aku puasa qada, mencampur sunat sekali. Malah dalam puasa hari lain, ya Allah, dan ya Allah Ta'ala. Ya, itulah hakikatnya sebenarnya. Kan? Ataupun cuma gini. Kalau anak-anak kita ataupun orang yang baru mula nak puasa sunat, kita beritahu macam ni. Ambillah pandangan ketiga. Bahkan kalau anak-anak gadis, yang anak-anak kita dak muda baru nak mula puasa ni, cakap kat dia, kalau puasa 9 Zulhijjah nanti, kalau ni qada Ramadan tu, tapi puasa pada 9 Zulhijjah. As a beginning, kita introduce pada dia orang hari-hari penting ni. Ni hari 9, tak apalah kalau ada tak habis lagi tu, kalau qada pada 9 Zulhijjah. Kita nak introduce dulu.
Jangan sampai bila-bila tu inwan semua. Kan? Kita improve lah. Saya ingat sekali tu saya pergi open house. Rumah ada kenalan lah. Saya baiklah dengan dia, alhamdulillah. Seorang datuk dia ni, dia buat open house agak besar sikit. So saya pergi bawa isteri, bawa anak-anak, ambil makanan. Masa ambil makanan tu, dia duduk di meja saya. Betul lah ada seorang makcik datang. Makcik tadi dan anak dia, anak perempuan dia. Makcik tu pun dia pakai tudung pun letak kain atas kepala gitu. Dia keluar jambu sikit. Lepas tu anak perempuan dia ni memang seksi. Duduk semeja depan kita. Apa isteri dia? Jangan tengok sangat. Isteri dia cakap. Kita bukan tak nak tengok, duduk depan. Jadi makan, makcik tu tanya, you ni ustaz yang ada keluar dalam TV tu? Dia kata, adalah sekali-sekala makcik. Kenapa? Saya duduk panggil makcik. Rupanya dia ni Datin dan saya tak kenal. Duduk makcik gitu je lah. Kenapa je? Saya nak tanya sikit lah. Saya nak tanya you sikit Ustaz. Apa? Ni open house Syawal. Itulah tentang puasa 6 tu. Macam mana boleh ke nak puasa sekaligus ke? Kena, aduh Ustaz tu kata kena qada dulu lah. Saya kata puasa 6. Dan saya tengok keadaan dia dan anak dia. Saya jawab keadaan yang ketiga lah. Saya kata tak apa pakcik, boleh, tak ada masalah. Makcik qada ni sunat sekaligus. That is the answer. Saya kata kenapa ni? Tak ada, ustaz tu kata kena qada dulu lah, tak boleh buat sekaligus lah. Saya kata yang ustaz tu kata pun betul juga. Perkara ni ulama bincang. Ada ulama jawab gini, kata gini, yang ustaz jawab tu pun betul juga. No, but your answer is encouraging. Masa tu kata nak tanya. Masa tu saya nak tanya berapa hari dah puasa, tapi tak tanyalah. Tapi taklah tertanya kan. Kadang-kadang kita tanya soalan, kita ada jawapan. Nak suruh ustaz jawab yang kita setuju. Tapi tak apalah. As a beginner ataupun baru kita introduce, dah muda sekarang, buatlah, ambil kata insyaAllah lah. You qada, niat yang sunat, moga-moga Allah terima lah tu. Tapi kita yang belajar ni, kita ada improvement lah. Improvement. Ya? Masa hari Arafah tu, kan di Mekah ada belajar khusus tanya untuk doa dan sebagainya semua. Jadi adakah kita pun boleh berdoa pada belajar hari Arafah di sini? Di sini. Ya, boleh. Soalan tanya, orang di Mekah, dia orang ibadat, berdoa, segala-galanya lah. Jadi kita boleh tak di tanah air ni, kita pun nak berdoa, nak bermunajat? Jawapannya boleh, sangat-sangat boleh. Masuk dalam umum hadis tadi, amal soleh yang Allah Ta'ala suka. Dan doa adalah salah satu bentuk amal soleh. Kita banyakkan doa. Doa itself adalah satu ibadat. Dan doa, ada orang yang dia susah nak berdoa, nak ingat yang bahasa Arab. Kan? Tak apalah, kalau tak dia bahasa Arab pun, doa bahasa Melayu pun tak apa. Itu pun termasuk dalam doa. Tadi pagi tadi kita share doa Nabi Daud. Tadi tengok tanya ustaz pagi tadi. Kan? Ada doa Nabi Daud tu. Doa SMS, kat post Facebook, tanya panjang tak sempat. Doa tu sangat cantik sebenarnya. Ya? Doa dia, dia doa Nabi Daud. Soalan ada kita jawab ni. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahliya min al-ma'il barid. Macam doa. Tak, dia bukan ayat Quran, dia daripada hadis. Hadis Tirmizi, doa Nabi Daud. Dia gini,
Allahumma inni as'aluka hubbak. Kalau ada yang ada biasa saya Facebook, ada saya share kat dalam Facebook saya tu doa tu. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku memohon kasih-Mu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan kasih orang yang kasih kepadamu ya Allah. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan memohon amalan yang boleh membawa kami kepada kasih-Mu ya Allah. Laju ni Ustaz sebut. Saya takut tengok masa tu. Saya tulis. Jangan lewat nanti. Nak balik suami tunggu tu. Ada dah? Ada dalam kertas? Ustaz Azri edar nanti. Boleh? Dia doa tu, nama doa Nabi Daud. Saya baca terjemahan dia. Saya bagi terjemahan. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku memohon kasih-Mu. Wa hubba man yuhibbuk, dan kasih orang yang kasih kepadamu ya Allah. Cantik kan? Kita minta orang yang kasih pada Allah, kasih juga kat kita. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan amalan yang membawa kami kepada kasih-Mu ya Allah. 3. Kemudian Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah kasih-Mu di dalam hati kami, mengatasi kasih kami pada diri kami sendiri, mengatasi kasih kami pada keluarga kami, dan air yang sejuk di kala kehausan. Ya. Saya baca balik Jadikan kasih-Mu di hati kami, mengatasi kasih kami terhadap diri kami sendiri, ahli keluarga kami, dan air yang sejuk di kala kehausan. Itu doa Nabi Daud. Kana min du'ai Daud yaqul. Yang kalau ada yang Facebook tu, pergi kat Facebook saya, memang betul lah saya share. Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus. Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus. Ada sebetulnya sebab dia orang tu minta sangat dalam tanya Ustaz semalam, saya share kat Facebook tu, senang orang ambil. Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus. Bagus juga, nanti kita jadi friend friend. Apa? Like je lah, like. Yang friend tu dah over limit lah. Jadi doa ni yang tanya tadi, di siang hari bulan Zulhijjah ni, kalau kita tak boleh nak bahasa Arab pun, kita doa bahasa Melayu je tak apa, insyaAllah. Itu pun termasuk dalam masalah. Ada beberapa soalan ni saya baca satu je lah Saya minta izin baca satu je. Yang baki nanti tak apa, Ustaz Adi jawab nanti. Jawab dalam Facebook. Tak boleh cakap insyaAllah, memang tak boleh nak jawab. Kalau sebut insyaAllah tu takut bohong pula nanti. Sebab ya, Ustaz perlukah setiap amalan itu? Bagus soalan ni. Boleh dah? Ayat tadi cukup dah? Doa tadi tak apa dah, Arab tu bahasa Melayu je, Allah faham lah. Your own language. Dalam bab doa ni, dalam bab doa, your own language, bahasa sendiri. Maksud saya, kalau orang tu orang Kedah, bahasa Kedah, Kelantan bahasa Kelantan, Terengganu bahasa Terengganu, Johor bahasa Johor, Negeri Sembilan bahasa Negeri Sembilan, Penang bahasa, ya Allah, awak tak dapat lagi Allah. Taklah bahasa Penang kan. Minta. Kalau yang orang India masuk Islam, bahasa Tamil, orang Cina masuk Islam, bahasa Cina orang ini. Kalau your own language, kita akan feel doa itu. Ustaz, perlukah setiap amalan itu dilintaskan atau dilafazkan niat lillahi ta'ala? Kadang-kadang tak sempat nak fikir pun, terlupa untuk niat buat kebaikan itu untuk Allah. Adakah maknanya amalan baik tak diterima kalau tak niat kerana Allah?
La ilaha illallah. Ni datang kelas ni siapa tak diman saja aku duduk dalam kelas kerana Allah Taala. Ada tak? Dapat pahala semua ni. Niat ni apa? Niat ni intention, lintasan. You do it sincerely. Semua kerana Allah. Kita nampak sampah, kita buang tu, memang kita belajar. Kita tahu sesuatu itu kerana Allah. Kita tahu kalau aku buat ni pahala. Tak semesti setiap kali lillahi ta'ala. Saja aku senyum kepada jiran lillahi ta'ala. Ya, baru nak senyum. Letih lah gitu. Niat ini mahalluhal qalb, tepatnya dalam hati. Yang lillahi ta'ala, yang nawaitu solli, itu lafaz. Yang niatnya dalam hati kita. Kita drive kereta, nampak ada makcik bawa kereta tu, tak tahu lah orang macam mana. Kita pun slow, bagi dia lalu. Saja aku bagi laluan. La ilaha illallah. Letih lah gitu. Dia tak perlu sampai macam tu. Kita tahu dah, aku tolong orang, Allah suka, dapatlah pahala. Nampak anjing buka tong sampah rumah jiran, kita pun haul kereta kita nak halau anjing. Allah suka tak itu waktu? Dapat pahala dah. Tak payahlah sahaja aku haul kereta kerana Allah Ta'ala. Niat itu yang lintasan dalam hati kita. Memang kita faham ini Allah suka, kita buat, itu dapat pahala lah. Wallahu a'lam. Saya sekadar tu minta maaf banyak pada yang tulis soalan ni. Saya tak sempat nak jawab. Betul lah, saya pun ada perkara lain yang saya nak kena beritahu. InsyaAllah, terima kasih. Moga-moga dapat diamalkan. Paling kurang puasa 9 Zulhijjah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saat ni kalau ada salah silap tu, saat ni kena perbetulkan balik lepas ni. Wallahu a'lam.